mana suasana ketika ini di Alor Gajah, Dun Rembiar. Faris Azman sudah pun berada di sana, Sekolah Kebangsaan Alor Gajah 1 untuk laporan terkini. Kita sudah pun tahu suasana di pusat-pusat pengundian di tempat-tempat lain bersama dengan rakan tugas tadi, Syuhada, Firdaus Azil dan juga Nazri Kahar. Mereka kongsikan suasana di pusat pengundian di sana lengang berbanding dengan suasana pagi tadi, dan mungkin Faris boleh kongsikan pula apa cerita di Sekolah Kebangsaan Alor Gajah 1 ini. Baik, Naila, terima kasih. Sebelum itu saya nak menunjukkan bahawa saya juga telah menunaikan tanggungjawab sebagai seorang pengundi anak Melaka. Alhamdulillah. Begitu juga saya sarankan kepada seluruh rakyat Melaka untuk datang sekali lagi mengundi lebih kurang 1 jam setengah saja lagi. Baik, di Dun Rumbia, mana kalau kita tahu sebenarnya Naila, terdapat 5 calon-calon yang bertanding. 5 penjuru iaitu daripada bebas, iaitu Murali Krishnan, daripada Pakatan Harapan Zamri Pakiri, daripada bebas juga Sabaruddin Kudus, dan juga Barisan Nasional Datuk Muhammad Jalani Khamis yang juga penyandang kerusi ini sebelum ini, dan juga daripada Perikatan Nasional Zamzuri Arifin. Dan secara totalnya sebenarnya Naila, pengundi di sini yang layak mengundi pada kali ini pilihan raya negeri kali ini adalah 15,756. Dan kalau kita semak congak kembali sebenarnya Naila, di sini dalam tempoh 3 kali pilihan raya, boleh dikatakan sebelum ini adalah kubu Barisan Nasional, tetapi majoritinya hanya 2,000, dan selepas PRU ke 2018 iaitu PRU 14 di mana Pakatan Harapan di mana yang diwakili oleh Datuk Jalani Muhammad Jalani Khamis, di mana selepas itu beliau telah pun masuk ke Barisan Nasional, dan selepas itu bagi PRN kali ini beliau menjadi calon untuk Barisan Nasional. Sudah tentu 5 penjuru ini kita akan melihat bagaimana keadaannya, dan boleh kita katakan ketika ini keadaan di mana pengundi-pengundi muda telah pun mula masuk. Seperti mana Haji Nazri katakan sebelum ini, pengundi muda telah pun masuk dan telah pun hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka, kerana kita tahu 15,000 itu adalah amat besar peratusannya. Dan ketika ini jam 3.57 seperti mana Naila dan Haji Nazri kawan-kawan kita kata sebelum ini. Dan kalau saya nak bacakan sedikit, ini antara yang saya buat sebelum ini Naila. Kalau kita tengok umur pengundi di antara 120 hingga 100 tahun adalah 492 pengundi, tetapi 99 hingga 70 tahun adalah 48,000 lebih pengundi, dan juga 50 tahun 31 tahun lebih kurang 209,000 pengundi, dan 30 tahun sehingga 21 tahun di bawah itu adalah 79,000 pengundi. Dan di Dun Rumbia sebenarnya Naila, di mana daripada 15,756, sebanyak lelakinya adalah sebanyak 47.58% dan wanitanya lebih 52%. Dan sudah tentu ini dengan cuacanya agak cerah dan agak panas kita ini, anda boleh lihat ia juga memberi faktor kepada pengundi-pengundi muda untuk datang ke sini. Dan mungkin kameraman kita boleh berikan sedikit pandangan apa yang berlaku di sekitar kawasan ini. Dan pada masa yang sama juga, ini adalah keadaan di sekitar kawasan Dun Rumbia ini, dan pada masa yang sama juga hanya dalam tempoh 10 minit untuk anda pengundi-pengundi, anda akan tiba lebih kurang 2 minit. Pengesanan suhu dan sebagainya, semakannya hanya mengambil masa 2 minit, dan selepas itu masuk ke dalam untuk mengundi, dan selepas mengundi selesai. Hanya dalam tempoh 10 minit. Ini adalah nombor baru yang dibawakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya untuk memastikan penjarakan fizikal itu ada, untuk memastikan rakyat lebih selesa, walaupun kawasan mengundinya agak banyak, lebih kurang 1,109 pusat mengundi. Tetapi bagi kami yang berada di sini, kami juga berasa selesa dan selamat. Tidak seperti pilihan raya sebelum ini Naila. Dan keadaannya sudah tentu kita harapkan 57% ia meningkat sebenarnya sasaran seperti mana yang disasarkan SPR, iaitu 70%, terutamanya anak muda di kawasan 28 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan Naila. Cukup mudah, cepat dan selamat prosesnya untuk mengundi. Jadi bagi penonton di rumah yang masih lagi belum menunaikan tanggungjawab, masih lagi ada masa. Faris tadi pun sudah berkongsikan sedikit pengalaman Faris sendiri, dan juga kru Astro Awani, cameraman juga sudah pun menunaikan tanggungjawab membuang undi sebentar tadi. Tapi kalau kita nak bercakap tentang tinjauan Faris di beberapa pusat pengundian sebelum ini, sepanjang hari ini sudah pun melawat ke beberapa pusat pengundian. Kalau kita nak
mengimbas semula apa yang dikongsikan syuhada sebentar tadi. Tadi Faris ada kata tentang anak-anak muda, pengundi muda ini yang mungkin tidak berapa berminat untuk melibatkan diri dalam PRN Melaka ketika ini. Tetapi kalau perkongsian syuhada pula tadi melihat kepada warga emas pula yang juga ada cabaran yang sedikit berbeza. Mereka mengalami kesukaran untuk pergi turun ke pusat-pusat mengundi ini, terutamanya mereka yang pakai wheelchair, tidak ada akses itu. Kalau mungkin Faris boleh kongsikan sedikit dari sudut persiapan, mungkin mudah prosesnya bagi Faris, tetapi kalau pihak lain mungkin ada penambahbaikan ataupun isu-isu persiapan yang Faris boleh kongsikan, ataupun suasana okey saja di tempat-tempat pusat pengundi yang Faris sudah pun lawat sepanjang hari ini. Baik, kalau ingin kita berikan komen secara jujur sebenarnya Naila, keadaan ketika ini di beberapa pusat-pusat mengundi yang saya pergi, saya tinjau, ia lebih baik daripada sebelum ini. Keadaannya lebih selesa, keadaannya lebih selamat, petugasnya lebih, orang katakan telah pun di briefing awal-awal. Tiada seorang pun, kalau kita katakan pengundi-pengundi yang datang agak bingung di mana nak pergi, semuanya jelas. Pergi ke sana dan seterusnya, step yang the next step semua ada diberikan oleh penjelasan oleh petugas-petugas. Dan petugas-petugas juga sudah tentu telah pun bersiap sedia. Dari sudut keselamatan, pihak berkuasa juga berada di sini. Dari sudut fasilitinya Naila, seperti mana Naila katakan, warga emas ada wheelchair yang telah pun ditetapkan, yang telah pun diletakkan untuk memastikan bahawa warga-warga emas saluran 1 dan juga 2 mereka dapat diambil dari pintu masuk pusat pengundi dan kemudian dibawa sehinggalah mereka selesai menunaikan tanggungjawab. Cuma ada di beberapa kawasan mungkin boleh kita lihat semula, ataupun SPR boleh lihat semula, kalau pola ataupun pola pengundi di situ adalah lebih warga emas, mungkin boleh dibanyakkan sedikit kerusi roda, begitu petugas yang akan terpaksa membawa warga emas ini. Kerana apa? Kalau seorang datang mungkin petugas itu perlu menyorong wheelchair itu sehinggalah warga emas itu selesai membuat undian dan sebagainya. Jadi mungkin ada sedikit sebanyak yang boleh ditambah baik, tetapi secara total, secara overall, apa yang boleh saya katakan Naila, tidak banyak rungutan yang kami terima, saya dan kru, sepanjang kami berada di Alor Gajah, di Masjid Tanah dan juga di Rembia, khususnya di sini. Tiada lagi rungutan, mungkin ada sedikit sebanyak di kawasan-kawasan lain, tetapi mungkin ini boleh juga kita berikan pujian kepada SPR kerana dengan perancangan yang rapi, tidak menyukarkan kepada pengundi, menyenangkan dan memudahkan pengundi. Tetapi ini juga, sekali lagi Naila, ini juga peluang yang diberikan kepada pengundi-pengundi, khususnya anak-anak muda. Kerana apa? Kerana ini adalah masa depan negeri Melaka. Ini adalah kali terakhir untuk mengundi. Selepas ini mungkin 2025, mungkin 2026. Dan jika sekiranya dilakukan pilihan raya umum sekalipun, mungkin hanya bahagian parlimen saja, tidak melibatkan kerajaan negeri ataupun DUN. Jadi ini adalah peluang yang perlu diambil oleh semua rakyat Melaka, khususnya lebih kurang, kalau kita ikutkan jam, lebih kurang 1 jam 10 minit lebih kurang begitu sebelum ditutup. Jadi tunaikanlah tanggungjawab anda warga Melaka. Baiklah. Faris, akhir sekali, Faris sudah pun berkampung di sana, saya kira sudah pun sebulan sejak mula tercetusnya kemelut politik di sana. Faris sudah pun mengikuti perkembangan kemelut politik sehinggalah hari ini dan berbaki kira-kira 1 jam sahaja lagi sehingga tamat tempohnya untuk rakyat Melaka menentukan pemimpin baharu bagi negeri Melaka ini. Mungkin Faris boleh kongsikan sedikit message dan juga sedikit motivation untuk mereka yang masih lagi belum menunaikan tanggungjawab, masih lagi berada di rumah, tetapi ada lagi masa. Kalau kita nak ikutkan statistik, masih ramai lagi, setakat jam 3 petang baru 57% yang sudah pun keluar mengundi. Jadi bagi Faris yang sudah pun lama berada di sana, saya ni pun tak sempat lagi nak balik kampung di Masjid Tanah. Faris dah lama kat sana, boleh kongsikan sedikit. Mungkin ramai yang melihat kepada kemelut politik, mungkin melihat kepada kelesuan political fatigue yang mereka ada, itu apa yang dikongsikan tadi Haji Nazri dan juga Firdaus Azil. Mereka mungkin rasa muak dengan situasi yang mereka melihat, mungkin tidak rasa ada perubahan yang benar-benar boleh berlaku jika mereka menunaikan tanggungjawab mereka itu sendiri. Tetapi bagi Faris, menekankan pentingnya untuk anak muda turut terlibat dalam proses demokrasi ini. Mungkin ada mesej yang Faris ingin sampaikan. Baik, sebenarnya ini adalah satu proses demokrasi yang perlu dihormati oleh semua orang. Pada masa yang sama juga ini adalah ruang
satu undi itu amat berharga, Naila. Apa yang berlaku dalam tempoh 5 tahun ini adalah tempoh yang mana kita kena hadam. Jika itu pilihan yang salah, itulah masa depan kerajaan ataupun kerajaan yang akan merajui negeri Melaka. Jadi untuk anak muda, sepanjang saya tempoh daripada 4 Oktober saya sendiri berada di sini sehinggalah sekarang, boleh kita katakan isu-isu rakyat ini kita bangkitkan. Ada di kalangan mereka, ada yang lesu, ada yang meluahkan rasa tidak puas hati, ada yang mahukan penambahbaikan, ada yang mahukan pembangunan di sekitar kawasan, ada juga kalau katakan sekolah yang usang, yang tidak dipandang sepi dan sebagainya. Jadi isu-isu banjir, banyak lagi isu-isu yang kita bawakan. Tetapi isu ini kita bawakan daripada Syawani adalah untuk menjadi mata dan telinga masyarakat. Kami naikkan isu ini agar siapa saja pemimpin yang dipilih selepas ini bolehlah membetulkan keadaan dan bolehlah memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, menyelesaikan masalah rakyat dan sebagainya. Tetapi itu hanya apa yang kami boleh buat sebenarnya, Naila. Sebagai wartawan di lokasi, pada masa yang sama tanggungjawab sebenarnya terletak kepada pengundi-pengundi, anak muda, golongan warga emas dan mereka-mereka yang layak mengundi. 470,000 pengundi di negeri Melaka ini, merekalah penentunya. Jadi sudah tentu saya ingin menyeru juga apa yang berlaku dalam tempoh 2 bulan ni, saya lihat hasilnya adalah daripada sumbangan anda sendiri, sumbangan rakyat Melaka. Satu undi itu amat penting untuk memastikan itu adalah hak anda, untuk memastikan siapa saja pemimpin yang akan merajui negeri Melaka, anda boleh menentukannya. Jadi sudah tentu sampai 5.30 ini saja yang kita mampu lakukan sebenarnya, Naila. Kita berikan maklumat dari semasa ke semasa, kita berikan apa saja pengajaran, pembelajaran yang boleh diberikan kepada pihak berwajib ataupun pihak yang akan mendapat mandat dan sebagainya. Tetapi akhir sekali rakyatlah penentunya, hak rakyat. Jadi kepada anda, wakil ataupun rakyat negeri Melaka yang masih lagi tengah tidur di rumah ataupun mengambil sambil lewa ataupun yang sedang relax tetapi rasanya tidak mahu mengundi kerana kecewa, jangan kecewa. Ini adalah hak anda, tunaikan tanggungjawab anda dan anda boleh tentukan masa depan kerajaan negeri Melaka, Naila.